Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang cikgu kasihi sekalian? Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita tentang tajuk kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Ada beberapa syarat atau cara pelaksanaan yang perlu kita patuhi sebagai seorang imam dan sebagai salah seorang makmum. Jadi kita kena tahu supaya kita dapat laksanakan solat berjemaah sama ada kita berada di rumah ataupun di mana sahaja, terutamanya apabila kita berada di masjid ataupun apabila kita berada di mana-mana tempat yang kita boleh melakukan solat berjemaah sama ada bersama ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey, cara yang pertama ialah apabila, cuba kamu lihat yang ini. Okey, cara yang pertama ialah imam dan seorang makmum yang sama jantina. Okey, ini jika lelaki dengan lelaki. Ini jika perempuan dengan perempuan. Okey. Okey. Imam dan makmum yang sama jantina. Imam dan makmum yang sama jantina. Di mana, okey, imam mesti berada di hadapan dan makmum mesti berada di belakang sedikit daripada imam. Begitu juga dengan wanita. Okey, imam perempuan mesti makmum perempuannya berada di belakang sedikit sahaja daripada imam wanita. Ini adalah jika imamnya mempunyai makmum yang sama jantina, lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Okey, mari kita lihat kedudukan yang kedua, iaitu imam lelaki dan seorang makmum perempuan. Contohnya suami isteri okey, atau ibu dan ayah kita. Ayah kita akan berada di hadapan sedikit, okey, di hadapan, manakala okey, ibu kita mesti berada di belakang, okey, daripada imam lelaki. Perempuan mesti berada di belakang imam lelaki. Okey, yang seterusnya ialah yang ketiga, imam lelaki dan sekumpulan makmum lelaki sahaja. Okey, imam lelaki dan sekumpulan makmum. Okey, ini imam. Okey, dan ini di belakangnya adalah makmum, sekumpulan makmum lelaki. Imam lelaki dan makmum juga lelaki. Kedudukannya berada di belakang imam. Okey, berada di belakang imam. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah apabila imam perempuan dan dua orang makmum perempuan. Okey, dia makmum perempuan ini mesti berada di antara, okey, belakang sedikit di antara imam perempuan. Okey, imam perempuan mesti berada di tengah-tengah lah, berada di tengah-tengah. Okey, ini imam, okey, ini imam perempuan dan ini adalah makmum perempuan. Makmum perempuan. Okey. Yang kelima ialah apabila imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. 3 atau lebih makmum perempuan. Cuba kamu lihat kedudukan imam perempuan ni. Imam perempuan ni berada di hadapan sedikit. Okey, ini imam perempuan. Okey, ini makmum perempuan Makmum perempuan dia mesti berada di belakang dan lebihkan di sebelah kanan imam. Okey, maksudnya mesti lebihkan di sebelah kanan imam perempuan. Berada di belakang sikit. Dia mesti berada di tengah-tengah. Maksudnya imam ni mesti berada di tengah-tengah. Okey, yang seterusnya ialah Okey, yang seterusnya ialah yang keenam. Okey, yang keenam
imam lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Imam lelaki atau sekumpulan makmum perempuan. Contohnya dalam ahli keluarga kita, ayah kita seorang sahaja lelaki, okey, yang lain ibu dan adik-beradik kita yang lain semua adalah perempuan. Maka yang ayah kita, imam mesti berada di hadapan, okey, di hadapan, dan makmum perempuan semua berada di belakang, di tengah-tengah belakang imam lah. Okey, yang seterusnya ialah imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Maksudnya dalam satu kumpulan, contohnya dalam keluarga kita yang besar, okey, dalam keluarga kita yang besar, okey, imam mesti berada di hadapan, okey, ini imam, okey, sekumpulan lelaki berada di belakang imam. Jika banyak, tengah-tengah lah. Kalau pastikan dia seimbang lah. Okey, manakala yang perempuan di belakang lelaki. Imam lelaki, makmum lelaki, sekumpulan makmum lelaki diikuti barulah sekumpulan makmum perempuan. Seterusnya ialah yang ke-8 ialah imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan seorang perempuan. Okey, seorang perempuan. Di manakah kedudukan mereka ini? Okey. Ini imam, ini kedudukan imam, makmum berada di belakang imam tengah-tengah seimbang dan seorang perempuan berada di belakang lelaki tengah-tengah juga. Okey. Seterusnya ialah yang ke-9 ialah imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum kanak-kanak, sekumpulan makmum perempuan. Yang mana, okey, yang mana di hadapannya ialah, sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Di hadapannya mestilah imam, di belakangnya adalah sekumpulan makmum lelaki yang dewasa diikuti oleh sekumpulan kanak-kanak lelaki dan paling akhir belakang sekali adalah sekumpulan jemaah perempuan. Ini apabila ada golongan lelaki dewasa, lelaki kanak-kanak, maka maksudnya yang di hadapan mestilah lelaki dan yang di belakang mestilah perempuan. Okey. Yang terakhir ialah imam lelaki, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey. Imam lelaki, imam lelaki contohnya, okey, hanya ada seorang makmum lelaki yang kecil, tak kiralah kecil atau dewasa, seorang sahaja lelaki dan di belakangnya diikuti oleh jemaah wanita. Okey. Okey, mari kita lihat apakah info yang dapat kita tahu tentang solat berjemaah. Okey. Okey, yang pertama, okey, makmum munafik ialah makmum yang makmum mu'afik ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurnanya dan rokok bersama-sama imam pada rakaat pertama. Makmum mu'afik ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah, okey, dengan sempurnanya dan rukuk bersama-sama imam pada rakaat pertama. Okey, maksudnya yang dinamakan makmum mu'afik itu ialah dia sempat membacakan Al-Fatihah dengan sempurna dan rukuk
mengikuti imam bersama-sama pada rakaat pertama. Okey, yang kedua makmum masbuk. Makmum masbuk ialah ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan seumpamanya bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, dia tak sempat. Yang dinamakan makmum masbuk ialah dia tidak sempat membacakan Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, apakah yang dapat kita pelajari ataupun apakah keyword yang perlu kita tahu dalam menunaikan solat berjemaah? Dalam melakukan solat berjemaah, keywordnya ialah yang lelaki, imam kita mesti lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki, imam kita yang boleh menjadi makmum ialah lelaki dan perempuan. Tetapi kalau imam kita perempuan, yang boleh menjadi makmumnya hanyalah perempuan. Perempuan dengan perempuan sahaja. Okey, tetapi lelaki boleh makmumnya ialah lelaki dan perempuan. Okey, apakah keyword ataupun kata kunci yang perlu kamu tahu dalam solat berjemaah? Dalam solat berjemaah, imam mesti ada seorang sahaja imam. Okey, mesti ada seorang sahaja imam yang berada di hadapan. Cuba tengok, semua imam mesti berada di hadapan. Kenapa? Dialah ketua dalam memimpin solat berjemaah kita. Okey? Yang kedua syaratnya ialah apabila ada lelaki, mestilah lelaki itu berada di belakang imam. Sekumpulan lelaki itu mestilah berada di belakang imam. Okey? Walaupun dia adalah seorang kanak-kanak kecil. Okey? Yang mubayyiz lah, yang boleh membezakan antara dosa dan pahala lah. Maksudnya lelaki mesti berada di belakang imam dan barulah diikuti oleh jemaah perempuan. Okey, sekumpulan jemaah perempuan. Okey? Maksudnya kalau dalam ahli keluarga kita yang ke-10 ni, cuba kamu lihat. Okey, syarat yang ke-10, kedudukan imam dan makmum dalam solat yang ke-10. Kita bayangkan dalam keluarga kita, okey, ada ayah, okey, ada ayah, okey, ada ahli keluarga kita lelaki yang kecil, dia mesti berada di belakang imam dan barulah diikuti oleh wanita. Maksudnya Islam sangat memandang tinggi kepada seorang lelaki kerana lelaki itu adalah pemimpin ataupun khalifah yang akan memimpin wanita. Wanita mesti syaratnya berada di belakang lelaki dalam dalam solat berjemaah. Okey? Maksudnya utamanya adalah imam, lelaki dewasa, lelaki kanak-kanak, barulah sekumpulan wanita. Okey, walaupun ibu kita tidak boleh berada di hadapan kanak-kanak lelaki. Syaratnya pemimpin ataupun imam mesti lelaki. Yang kedua, sekumpulan lelaki ataupun sekumpulan diikuti oleh sekumpulan kanak-kanak lelaki, barulah diikuti oleh sekumpulan wanita. Okey, sekumpulan wanita. Kalau wanita pula, apa akan jadi? Okey, ingat, kalau wanita sahaja, kedudukannya mesti seimbang. Sorry minta maaf. Okey. Sekejap. Okey, kalau wanita, syaratnya kalau imam wanita, makmumnya mestilah wanita dan kedudukannya mesti seimbang dan kena dahului, keywordnya kena dahului di sebelah kanan imam itu. Maksudnya dalam kedudukan ini, cuba kamu lihat, okey? Cuba kamu lihat, okey? Okey, wanita yang berada ini imam, okey? Okey, ini makmum. Makmum mestilah berada di kiri dan kanan imam perempuan. Mestilah seimbang, di belakang sedikit sahaja. Okey, jika ada sekumpulan wanita, maksudnya lebih daripada 2, imam wanita berada di hadapan. Okey, jemaah pertama
jemaah kedua, barulah yang dikirinya jemaah yang ketiga. Tidak perlu jarak yang terlalu jauh, cukup sekadar di belakang sedikit sahaja daripada wanita, sebab tak boleh jarak sangat perempuan. Okey, jika imam dan seorang makmum yang sama jantina, maksudnya seorang imam wanita dan makmumnya seorang wanita juga, dia mestilah berada di kedudukan sebelah kanan imam wanita itu. Okey, cuba kamu lihat satu persatu kembali apalah yang kita telah pelajari hari ini. Okey, terdapat 10 kedudukan dalam pelaksanaan solat berjemaah. Okey, ada 10 pelaksanaan solat berjemaah. Okey, iaitu yang pertamanya apabila imam dengan makmum yang sama. Okey, imam dan makmum, seorang makmum yang sama jantina, lelaki dengan lelaki ataupun imam perempuan dengan perempuan. Yang kedua, apabila ada seorang imam lelaki dan seorang makmum perempuan. Contohnya, bila ibu dan ayah kita solat bersama, mereka berdua sahaja, kedudukan ibu kita adalah di belakang kedudukan imam itu. Okey, yang ketiga ialah apabila imam lelaki bersama dengan sekumpulan makmum lelaki sahaja. Maksudnya bila imam dan sekumpulan lelaki, maka makmum itu mesti berada di belakang imam, di tengah-tengah, mesti seimbang. Yang keempat, apabila imam perempuan dan makmumnya juga adalah dua makmum perempuan, mesti berada dalam kedudukan yang seimbang. Yang kelima ialah apabila makmum perempuan bersama dengan 3 atau lebih makmum. Okey, dan syaratnya mestilah seimbang dan beratkan, maksudnya lebihkan di sebelah kanan. Maksudnya jemaah yang ketiga mesti berada di sebelah kanan. Okey, jemaah 1 imam, jemaah 2 di sebelah kanan, jemaah yang ketiga di sebelah kiri, dan jemaah yang keempat mesti di sebelah kanan semula. Okey. Yang seterusnya ialah apabila imam lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Imam lelaki bersama dengan sekumpulan makmum perempuan. Yang perempuan mesti berada di belakang imam lelaki secara seimbang di tengah-tengahnya. Yang ketujuh ialah apabila imam lelaki bersama dengan sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, macam saya kata tadi, okey, syaratnya imam lelaki mesti di belakangnya lelaki dahulu, utamakan lelaki dahulu, barulah kemudian wanita. Okey, yang ke-8 ialah imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan seorang perempuan. Seorang sahaja perempuan. Maksudnya hanya ada seorang perempuan, maka kedudukannya begini. Imam berada di hadapan, sekumpulan lelaki berada di belakang imam, dan perempuan itu mestilah berada di tengah-tengah sekumpulan lelaki itu. Yang ke-9 ialah imam lelaki dengan sekumpulan makmum lelaki dengan sekumpulan makmum kanak-kanak dan perempuan. Kita boleh tengok dekat bila kita solat berjemaah di masjid, yang mana dia dekat depannya adalah imam, lepas tu didahului oleh sekumpulan lelaki, jemaah lelaki, okey, barulah kanak-kanak hendaklah berada di belakang jemaah lelaki, dan akhir sekali diikuti oleh jemaah perempuan. Okey, dan yang ke-10 yang terakhir ialah apabila imam lelaki dengan seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, ini contoh dalam family kita lah. Misalnya kata kita hanya ada seorang adik-beradik lelaki dan semua yang lain adalah perempuan, maknanya imam mesti berada di hadapan diikuti oleh lelaki, walaupun yang itu hanyalah kanak-kanak kecil lelaki yang mubayyiz, okey, yang cukup umur, okey, diikuti oleh sekumpulan
perempuan, jemaah perempuan. Itu sahaja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Cuba lihat kembali apa yang telah saya sampaikan, baca dan lihatlah video YouTube yang telah saya lampirkan bersama supaya kamu lebih faham dengan cara pelaksanaan solat berjemaah yang disampaikan pada hari ini, yang telah kita pelajari hari ini. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.